Akta ini ialah satu daripada beberapa akta yang diwujudkan oleh Kerajaan Malaysia untuk nak pertama mengawal selia dan yang kedua ialah untuk mengekalkan tahap kebebasan kepada media dan penerbitan. Ini adalah kerana secara umumnya walaupun ada hak untuk bersuara, namun Kerajaan Malaysia mewujudkan beberapa akta lah. Contohnya akta fitnah, akta hasutan dan salah satunya ialah akta penerbitan ialah untuk nak mengawal dan mengekalkan keharmonian negara. Okay? Dan tujuan utama wujudnya akta ni ialah untuk mengawal selia pergerakan mesin cetak ataupun pemprosesan mesin cetak dan juga penerbitan. Okay? Itu secara umumnya lah mengenai akta ini. Untuk soalan ini, sebenarnya kalau saya boleh nak terangkan sikit, dia ada 3 komponen dekat bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Okay? Yang mana yang pertama ialah berkaitan dengan penggunaan ataupun menyimpan mesin cetak itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk penerbitan, cetakan, penerbitan, mengimport, menjual, mengedar dan juga untuk menawarkan menjual dan pengedaran surat khabar. Okay? Yang pertama ialah mesin cetak akhbar, yang kedua ialah surat khabar dan yang ketiga ialah penerbitan yang tidak diingini. Saya kembali kepada yang pertama. Okay? Yang pertama ialah apa yang terkandung dalam akta ni adalah menjadi satu kesalahan sekiranya seseorang itu memiliki satu mesin untuk mencetak penerbitan dalam bentuk akhbar, letterpress, litografi, grover, intaglio dan dia adalah senarai kan jenis-jenis penerbitan yang boleh dihasilkan dengan mesin cetak ni. Jadi untuk seseorang ataupun sesebuah syarikat mempunyai mesin cetak ni, dia kena dapatkan lesen daripada Kementerian Dalam Negeri. Untuk jenis penerbitan yang kedua iaitu akhbar pun tidak boleh disewenang-wenangnya seseorang masyarakat ataupun sesebuah syarikat mencetak, mengedar, mengimport, menerbit, menjual, memberikan kepada orang, okay, atau menawarkan untuk menjual dan memberikan kepada orang, melainkan mendapat permit terlebih dahulu daripada Kementerian Dalam Negeri juga. That's why from time to time kita akan melihat apabila cukup syarat ataupun tidak mencapai syarat minimum tertentu, sesebuah akhbar itu akan ditarik permit dia lah. Mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Untuk kedua-dua jenis kesalahan ini tadi ialah mesin cetak dan juga akhbar. Yang ketiga, tidak perlu lesen, tidak perlu permit ialah penerbitan. Okay, penerbitan siapa sahaja boleh tulis buku, boleh tulis brosur, boleh buat poster dan sebagainya. Tapi apabila dia mencapai satu stage yang mana Menteri Dalam Negeri berpuas hati mendapati bahawa ada ketidakinginan di situ, mungkin sebab tu nama dia ialah undesirable publication atau penerbitan tidak diingini, ialah ketika Menteri berpuas hati bahawa penerbitan itu mengandungi artikel, lukisan, gambar-gambar, laporan, nota-nota, tulisan, bunyi ataupun muzik ataupun kenyataan yang sebenarnya tidak bertepatan dengan keselamatan negara, okay, keselamatan rakyat, public order dan kehendak moral satu masyarakat itulah. Jadi atas dasar ini, walaupun asalnya tidak ada lesen ataupun permit yang mesti diperolehi oleh individu atau syarikat penerbit tersebut, apabila Menteri buat keputusan saja, maka boleh ditarik baliklah ke semua penerbitan yang melanggar syarat-syarat tadi. Itu ialah antara 3 benda yang terkandung di bawah akta ini. Sebenarnya Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 ni dia sangat straightforward, dia sangat jelas, iaitu mengatakan sebelum memiliki ataupun menggunakan mesin cetak kena dapatkan lesen. Sebelum mengedar, menjual surat khabar dan sebagainya ialah mestilah dapatkan permit. Dan nak hasilkan penerbitan buku, artikel, gambar rajah dan sebagainya mestilah bertepatan dengan morality, bertepatan dengan keselamatan negara, bertepatan dengan keamanan sejagat dan sebagainya. Tapi the moment kita berlawanan, okay, dengan perkara-perkara yang dinyatakan ni, contohnya memiliki mesin cetak tapi tidak dapatkan lesen, ataupun kita terbitkan akhbar tidak ada permit, ataupun kita menjual surat khabar tidak ada permit contohnya kan. Jadi itu akan trigger lah kesalahan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, dan hukuman bagi kesalahan-kesalahan ini apabila dah sampai ke peringkat dakwaan dan sebagainya, mahkamah mempunyai kuasa untuk memberikan hukuman penjara kepada pemilik selama penjara 3 tahun atau RM20,000 denda atau kedua-duanya sekali. Ini bergantung kepada keseriusan kesalahan yang dilakukan. Untuk kedua-dua iaitu printing press memiliki mesin cetak ataupun menjual, menerbit dan mengedar surat khabar tadi, kesalahannya banyak macam tu, iaitu 3 tahun penjara dan RM20,000 denda atau kedua-duanya sekali. Manakala untuk yang ketiga, yang mana untuk penerbitan tidak diingini itu, kesalahan yang dilakukan ialah apabila
menerbitkan kandungan, gambar, bunyi dan sebagainya tu yang bertentangan dengan keamanan dan moraliti. Jadi hukuman yang boleh digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sekiranya kes itu lebih serius akan pergi ke mahkamah ialah untuk penarikan semula buku-buku tu daripada kedai, tarik semula ataupun rampasan, dan juga tidak dibenarkan lagi, iaitu arahan untuk tidak mengeluarkan lagi lah material-material ini, penerbitan-penerbitan ini. Ada banyak kekangan untuk akta ini, iaitu Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 ni dia ada banyak kekangan dia lah. Bagi kita mungkin akta ni ringkas, akta ni jelas, namun ada beberapa loophole yang ada digunakan oleh bukan sahaja mahasiswa, orang luar pun, tapi sebab dalam konteks mahasiswa itu sendiri, akta ini tidak terpakai untuk media sosial secara online, secara atas maya. Jadi penerbitan e-book, penerbitan dan sebagainya belum lagi terkandung dekat bawah inilah. Jadi tujuan asal adanya akta ini ialah untuk hard copy documents, iaitu penerbitan secara fizikal. Jadi kalaulah penerbitan itu secara online, jadi ini adalah satu yang tidak terkandung dekat bawah ini. Cuma kalau dia masih melibatkan masalah-masalah lain, contohnya morality ataupun prejudicial kepada mana-mana agama, dia kata okey, ada satu e-book dia publish, ada yang menghentam sebarang agama lain kan, itu mungkin tidak tertakluk di bawah akta ini, tapi dia tertakluk dekat bawah akta lain, Federal Constitution atau Perlembagaan Persekutuan contohnya kan, kandung kesesaan contohnya. Tapi kerana konteks ini ialah kita kena melihat ada kes-kes yang hadir yang sampai ke mahkamah yang mana yang dituduh ialah mahasiswa itu sendiri. Ada yang sehingga peringkat apabila kes itu sampai ke mahkamah, pihak universiti telah menamatkan pengajian terbabit lah. Antara lain impak daripada kesalahan yang dilakukan dekat bawah akta ini. Sebenarnya akta ni walaupun dia ada kelemahannya sendiri, dia sangat penting untuk menjaga keharmonian negara. Okey, tujuan adanya tu kita kembali kepada tujuan asal, iaitu untuk mengawal selia penggunaan mesin cetak dan penerbitan. Oleh itu, kita sebagai pengguna, kita sebagai end user, sekarang ni freedom of information kan, kita macam Google je dapat maklumat, cari masuk internet terus dapat maklumat. Kita sepatutnya bertanggungjawab kepada sebarang penerbitan, sebarang tulisan, sebarang posting kita di social media secara bercetak ataupun tidak, kerana dia akan kekal berada dekat situ. Walaupun kita dah delete pada satu hari, maklumat yang kita letak tu sebenarnya dia akan kekal, dan sekiranya dia menjadi satu kesalahan, dia akan terus menghantui kita pula selepas tu. So, sebagai mahasiswa, saya nasihatkan untuk kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita fikirkan, apa yang kita lakukan. Not only benda yang kita komen ataupun letak posting dekat media sosial, tapi juga apa yang komen kita reply kepada posting orang lain ataupun kita reply kepada reply orang lain lah contohnya kan. Jadi kena berhati-hatilah kerana itu menggambarkan kesarjanaan kita sebagai mahasiswa.